Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada bharian.com.my. Bertajuk Rosmah gagal batal prosiding bicara kes rasuah. Keputusan kekal Khamis ini, 30 Ogos 2022. Berita penuh. Cubaan Datin Seri Rosmah Mansor membatalkan prosiding perbicaraan rasuahnya di saat akhir sebelum Mahkamah Tinggi memberikan keputusan berhubung projek hybrid solar bernilai 1.25 bilion ringgit Malaysia pada Khamis ini gagal. Ia susulan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan baru dibuat oleh isteri kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu untuk mencabar pelantikan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dalam kes itu dan membatalkan keseluruhan prosiding dihadapinya sejak 2018. Hakim Datuk Ahmad Kamal Mat Sahid menetapkan keputusan itu selepas membenarkan bantahan dibuat Jabatan Peguam Negara AGC sebelum ini selain menegaskan tiada keperluan untuk menangani merit permohonan Rosmah Mansor itu. Beliau juga memaklumkan pihaknya tiada bidang kuasa untuk memberi kebenaran bagi memulakan prosiding semakan kehakiman. Peguam kanan Persekutuan yang mewakili AGC, Samsul Bol Hassan ketika dihubungi BH mengesahkan keputusan permohonan itu yang memihak kepada pihaknya sekaligus menunjukkan mahkamah menerima hujahan dibuat beliau. Katanya keputusan permohonan dimaklumkan menerusi email yang turut disertakan draft penghakiman. Pihak berkaitan diminta berhujah mengenai isu kos dengan hanya membalas email, katanya. Rosmah diwakili Peguam Datuk Arbedrin Abdul Kadir serta Datuk Jargit Singh. Pada 11 Ogos lalu, Samsul berhujah permohonan itu adalah remeh dan menyusahkan, memandangkan sudah terdapat penghakiman yang menyatakan bahawa pelantikan Sri Ram adalah sah. Katanya rayuan terhadap keputusan itu juga ditolak oleh Mahkamah Rayuan dan cubaan untuk mendengar rayuan itu di Mahkamah Persekutuan gagal. Permohonan ini juga adalah penyalahgunaan kuasa mahkamah kerana ia mahu mencabar dalam prosiding sivil, perkara yang sudah diputuskan dalam prosiding jenayah. Rosmah 71 tahun memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman pada 24 Jun lalu menerusi Tuan Akberdin Co di Mahkamah Tinggi, rayuan dan kuasa-kuasa khas dengan menamakan Peguam Negara, Pendakwa Raya, Kerajaan Malaysia dan Sri Ram sebagai responden. Sebelum ini, Rosmah memfailkan permohonan sama di Mahkamah Tinggi Jenayah, namun ditolak dan rayuannya terhadap permohonan itu juga ditolak Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Dalam permohonan terkininya, Rosmah memohon deklarasi bahawa pelantikan Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan melalui 3 surat pelantikan fiat masing-masing 8 Julai 2020, 11 Mei dan 21 Mei 2021 adalah salah di sisi undang-undang. Beliau memohon pengisytiharan fiat versi pertama yang ditandatangani Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun pada 8 Julai 2020 yang sepatutnya ditandatangani Peguam Negara terdahulu Tan Sri Tommy Thomas pada atau sebelum 15 November 2018, iaitu tarikh pendakwaan ke atas pemohon adalah tidak sah di sisi undang-undang.
Pemohon memohon deklarasi bahawa fiat versi kedua bertarikh 11 Mei 2021 adalah tidak wujud, memandangkan Thomas dalam bukunya My Story Justice in Wilderness yang diterbitkan pada 2021 menyatakan pelantikan Sri Ram adalah berkaitan dengan One Malaysia Development Berhad dan bukannya kes solar. Rosmah memohon deklarasi bahawa pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan itu melalui fiat versi ketiga adalah cacat. Selain itu, Rosmah memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh bagi kes solar yang berlangsung sejak 15 November 2018 sehingga pembelaan menutup kesnya adalah tidak sah dan terbatal. Oleh itu, Rosmah selaku orang kena tuduh OKT perlu dilepaskan dan dibebaskan daripada semua pertuduhan yang dihadapi mengikut Seksyen 16A(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dalam kes solar itu. Rosmah dituduh meminta 187.5 juta dan dua pertuduhan menerima rasuah berjumlah 6.5 juta ringgit Malaysia daripada pengarah urusan Jepak Holding Sdn Berhad, Saidi Abang Samsudin melalui bekas pembantunya, Datuk Rizal Mansur. Ia sebagai ganjaran membantu Jepak Holding memperoleh projek bernilai 1.25 bilion ringgit Malaysia untuk menyediakan tenaga hybrid solar di 369 sekolah di luar bandar Sarawak. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu dokumen laporan yang telah diterima daripada Malaysia kini bertarikh kemarin 28 Ogos 2022. Tajuknya memang luar biasa hebat ini tuan-tuan dan puan-puan. Tajuknya AG, Lantik AG. Tajuknya Lantik AG orang PM. Kenyataan Azalina bukti UMNO tak insaf, kata Razzi. Azalina ni timbalan speaker. Tapi kalau dia cakap macam begini, menurut Razzi, itu adalah satu perkara yang menunjukkan bahawa UMNO tak insaf-insaf lagi. Okey, jadi UMNO tidak pernah insaf meskipun pernah diuji dengan hilang sokongan pada pilihan raya umum PRU ke-14 yang lalu, kata Naib Presiden Bersatu iaitu Muhammad Razzi Jidin. Ini daripada timbalan Presiden Bersatu. Muhammad Razzi mendakwa ini adalah terbukti apabila Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, AMT UMNO, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Azalina Osman berkata pelantikan Peguam Negara AG adalah atas nasihat Perdana Menteri. Maka dia harus melantik orang dia untuk mudahkan segala urusan, katanya lagi. Wow, ini satu yang luar biasa, mengejutkan ini. Okey, kalau menurut Razzi Jidin, ini satu perkara yang menunjukkan bahawa UMNO tak pernah nak insaf. Katanya, kalau nak kenal, itulah UMNO. Kita ingatkan UMNO sudah insaf bila kalah PRU 14, katanya, dan mendapat peluang untuk berubah. Tapi itulah pendekatan UMNO, kata Razzi Jidin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kamu setujukah kalau begitu lagi terjadi? Ataupun mau buat satu perubahan? Tapi bagi saya, kalau selagi itu adalah hak Perdana Menteri, dia boleh rekomen lah. Dia boleh rekomen. Kemudian yang buat keputusan itu seterusnya ikut prosedur lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian,
Tambah Razidin lagi, itulah hakikatnya bahawa UMNO nak tunjukkan apabila sudah jadi Perdana Menteri, ambillah kuasa ini dan tengok dan tokaklah siapa yang nak tokak. Itu pendekatannya, kata Razidin. Ini cukup berbeza berbanding daripada pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah pentadbiran Perikatan Nasional selama hampir 2 tahun, kata Razidin. Katanya pada satu sidang media untuk Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah PPD di PPD Hulu Langat di Selangor pada hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dilaporkan Azalina Osman, iaitu Timbalan Speaker Dewan Rakyat, ketika berucap pada taklimat khas di WTC, taklimat khas Presiden di WTC semalam secara terbuka telah menyoal mengapa Ismail Sabri tidak memilih orang dia sebagai peguam negara. Katanya dalam ucapan itu, jika kuasa penukaran AG di tangan PM, mengapa PM tidak menukar AG? Malah ia adalah bidang kuasa PM, katanya. Satu saja, jawapannya mudah, dia tak mahu campur urusan mahkamah. Sebab dia pun dalam dilema juga. Kalau dia tidak lantik, ada orang-orang yang rasa panas sekarang ini dan nak masuk penjara, ya ada yang sudah masuk penjara. Tapi kalau PM lantik AG, dia pun dalam masalah yang dikata akan cuba campur tangan. Ingat, saya fikir Perdana Menteri manapun dia tak mau. Tak ada Perdana Menteri yang baru setahun, baru 2 tahun dah tak jadi Perdana Menteri. Saya fikir Perdana Menteri kita sekarang adalah Perdana Menteri yang baik, yang boleh dikekalkan kalau BN menang. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah dibuat, tindakan daripada Perdana Menteri sekarang ini adalah tindakan yang betul, iaitu tidak mencampuri urusan mahkamah, urusan perundangan. Lagi pula, saya nak tanya saja kepada Timbalan Speaker Azalina, nak buat apa? Apa tujuan Ismail Sabri Yaakob mau dia melantik AG dia? Apa tujuan? Kenapa AG yang sekarang tidak baguskah? Itu soalan dia. Kenapa AG yang sekarang tidak baguskah? Pertama. Kedua, kenapa? Apa profit? Apa benefit? Apa advantage? Apa kelebihan? Apa yang UMNO boleh dapat? Apa yang Ismail Sabri Yaakob boleh dapat kalau dia lantik AG orang dia sendiri? Apa? Selain daripada urusan-urusan yang mudah, dapat dipermudahkan urusan. Apa lagi? Saya fikir kalau untuk mempermudahkan urusan, Perdana Menteri dah cukup kuasa untuk memudahkan urusan. Jadi apa yang perlu sangat AG dilantik dari orang sendiri? Dan apa masalah AG yang ada sekarang? Okey apa yang AG sekarang? So tidak pastilah. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, menurut Razidin, dia kata itulah hakikatnya UMNO. Walaupun saya pun tidak pasti kenapa dia cakap macam begitulah. Tambah Zalina lagi, saya nak tanya satu saja. Takkan nak tukar AG pun tak boleh? Katanya bersambut sorakan kuat daripada para hadirin. Apa sebenarnya yang diorang mau daripada Perdana Menteri ini? Apa yang diorang mau ni? Okeylah, tidak apalah. Itu hak diorang.
Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.